أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. 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 Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul min. Allahumma ghnina bihalalin haram min siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun.
Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rahman alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian terusnya surah tafsiran kitab Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, insya-Allah. Bukan nak tafsir, kita baca sama-sama insya-Allah. Masuk surah Yunus, ya. Tulisan Tuan Guru yang kedua, tafsiran yang kedua. InsyaAllah, untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah mohon share sahabat-sahabat insyaAllah pagi ni. Sambil-sambil nak pergi kerja, share. InsyaAllah ayat pertama surah Yunus, ya, surah Yunus ayat pertama insyaAllah pagi ni. Sama-sama kita baca insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Sadaqallahul azim. Alif Lam Ra. Itu adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Ayat pertama surah Yunus, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Maksudnya Alif Lam Ra itu dia adalah ayat-ayat bagi kitab yang maha bijaksana. Surah yang kita mulai hari ini namanya surah Yunus. Nama bagi seorang nabi di muka dunia ini dahulu. Entah berapa ribuan tahun tidak dapat diteka dengan tepatnya. Kitab-kitab sejarah pun tidak berani sebut dengan tepat tarikh lahir dan tarikh matinya, kerana tidak ada orang tua zaman dahulu yang masih hidup lagi, dan tidak ada batu-batu bersurat yang menyatakan bahawa orang ini lahir sekian tahun, matinya sekian tahun. Nabi-nabi hidup pada zaman manusia tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca, hanya pandai membuat ukiran bermacam-macam berhala. Kuliah Tuan Guru ni di Dewan Zulkifli Muhammad Kota Baru pada 26 April ini dicantikkan bersamaan 11 Syawal 1411 Hijrah. Diambil daripada kaset nombor 2. Sepanjang bulan Ramadan Tuan Guru mengubah kuliah dengan mengajar sirah Rasulullah, khususnya mengenai perwatakan diri Rasulullah SAW. Catatan untuk surah Yunus ni, insyaAllah. Sambung balik tadi. Benda-benda ini tidak ada nombor dan tidak ada tulisan kecuali sedikit sebanyak dalam huruf hieroglif, semacam yang digunakan orang-orang Mesir. Tahu sebutnya. Itu pun tidak semua orang dapat meneroka rahsianya. Maka sejarah-sejarah begini yang tidak dapatlah kita sebut dengan sempurnanya. Tetapi oleh kerana nama Yunus ini ada di dalam Al-Quran, maka mahu tidak mahu manusia terpaksa menerima bahawa di antara nabi-nabi yang begitu ramai di muka dunia terdapat seorang nabi bernama Yunus ataupun Junuh
dalam sebutan kita orang Melayu Kelantan. Orang Kelantan sebut Junuh, orang Arab sebut Yunus. Itu beza dia. Alif Lam Ra. Kita boleh baca huruf ini sebutir-butir, kata Tok Guru, secara tidak bersambung ataupun boleh dibaca secara bersambung. Sebagaimana kita semua tahu, tidak ada orang yang sanggup memberi makna Alif Lam Ra, kerana benda ini huruf muqatta', huruf satu-satu, serupa perkataan orang putih D-O. D-O bukan ada makna. Ia huruf ringkas daripada perkataan district officer, kata Tok Guru. Maka lebih kurang begitulah Alif Lam Ra. Kita tak tahu nak bagi explanation dia. Apa makna sebenar Alif Lam Ra? Daripada potongan apa perkataan Alif Lam Ra, alim ulama kita menulis dalam kitab masing-masing, selain daripada perkataan Alif Lam Ra, perkataan Yasin, perkataan Kaf Ha Ya Ain Sad, mereka menulis Allah a'lamu bimuradihi bizalik, dengan penuh khusyuk tawaduk, dengan merendah hina diri kepada Allah Ta'ala. Alim ulama kita sebut a'lamu bimuradih, Allah bizalik, bermaksud Allah Ta'ala yang maha mengetahui maksudnya. Jadi ini merupakan rahsia di antara Allah dengan makhluknya. Ni. Tu maksud Alif Lam Ra. Memang tak tahu, alim ulama daripada dulu pun tak tahu nak cerita. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Kerahsiaan di antara Allah Taala dengan makhluknya bukan hanya bersabit dengan huruf ringkas ini. Bahkan boleh dikatakan semua makhluk Tuhan ada rahsia-rahsia tertentu yang manusia tidak dapat menyingkap dan mengerti tujuan sebenarnya kecuali orang yang diberi taufik dan hidayat oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab manusia sejak kecil sampai ke mati, Allah Ta'ala sediakan sifat hubbu tatallu, iaitu sifat suka mencari-cari sesuatu. Maka manusia tidak boleh berdiam diri begitu saja. Mereka akan menjenguk dan akan menengok, akan memikir benda yang mereka tidak tahu. Alim ulama kita yang juga mempunyai sifat dan naluri, iaitu ingin tahu, hub al-tatallu, berfikir apalah tujuan Allah Ta'ala guna perkataan Alif Lam Ra, sedangkan tidak ada siapa pun yang tahu maknanya. Apa tujuannya Yasin, apa tujuannya Ha Mim, semuanya ada huruf-huruf potong. Alim ulama mengatakan sengaja Allah Ta'ala kemukakan perkara ini sebagai mencabar orang-orang yang tidak mahu menerima kewibawaan dan keunggulan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan ini, wahai manusia, bukan aku susun dari huruf alif ba ta yang lain. Bahkan alif ba ta itu di dalam Quran ini ialah alif ba ta yang kamu guna hari-hari. Oleh yang demikian, kalau kamu anggap Al-Quran ini barang senang, barang mudah, maka silakan buat Al-Quran yang sama. Cuba kamu buat sebuah Al-Quran lain dengan menggunakan alif ba ta yang sama. Allah
tanya pada kita semua, boleh ke tak buat Al-Quran? Yang rasa hebat nak menulis tu, tak ada siapa yang boleh. Daripada dulu lagi cuba ditiru oleh Yahudi, kaum musyrik, tak terdaya semua. Kalau kamu tidak boleh buat seorang diri, kerahlah sekalian ahli bahasa, ahli sastrawan, ahli seni-seni, ahli-ahli seni untuk membuat Al-Quran sebagaimana yang aku turunkan. Bukan sahaja turunkan Al-Quran dari segi bahasanya yang cantik, malahan juga dari segi kandungan Al-Quran sendiri mengandungi nasihat, hukum, kisah, pandangan, teguran, cerita masa depan, cerita dalam kubur dan cerita di padang mahsyar. Cuba buat Al-Quran lain yang kandungannya 100% serupa Al-Quran aku buat, kata Allah. Kalau kamu tidak boleh buat juga, maka mengakulah bahawa Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah SAW bukan rekaan dan buatan dia sendiri, tetapi ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh reka, tak ada siapa yang boleh buat cerita dalam Quran. Contohnya, dalam Quran ada nasihat, ada bab hukum, ada bab pandangan, ada bab teguran, cerita depan, masa depan, cerita masa lepas, cerita kubur, cerita yang di padang mahsyar, semuanya ada. Allah cabar manusia, makhluknya, yang boleh reka ataupun buat 100% serupa macam Al-Quran, macam Allah buat. Kalau kamu tidak boleh buat, mengakulah bahawa Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW itu bukan rekaan buatan Nabi sebenarnya. Itulah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu terima bahawa Al-Quran ini wahyu, maka mahu tidak mahu kamu mesti mengaku bahawa orang yang menerima wahyu ini bukan sebarangan orang, tetapi seorang Nabi yang kamu mesti patuh dan junjung tutur kata dan tiru tindak tanduknya. Sebab itulah ayat yang datang selepas huruf-huruf muqatta'ah, iaitu huruf potong ini, ialah ayat mengenai Al-Quran, seperti ayat-ayat Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin maksudnya, Yasin demi Al-Quran yang mengandungi hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Surah Yasin ayat nombor 1 dan 2. Kemudian ada surah Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Surah Taha ayat nombor 1 hingga 2. Maksudnya, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Tu 2 ayat ni pun dah cukup guna huruf-huruf potong, huruf-huruf muqatta'ah. Ni hanya kita kena mengaku, kena terima Al-Quran itu sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sembarangan orang yang boleh terima, tetapi seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang sepatutnya kita ikut, kita patuh, kita junjung tutur kata dia, kita junjung dan tutur kata dia, kita tiru tindak tanduknya. Tu yang sepatutnya tanggungjawab kita sekarang. Dalam sastra Arab, kalimah tilka berbeza dengan kalimah hazihi. Kalau hendak tunjuk kepada orang suatu barang yang dekat, kita kata hazihi, ini dia. Tetapi kalau hendak tunjuk kepada barang yang jauh, kita kata tilka.
Itu dia. Bagi benda jauh kita kena kata zalika, atau tilka, dan kalau dekat kita kena kata hazihi ataupun haza. Ikut kepada muannas, yakni yang perempuan feminin, ataupun muzakkar maskulin. Walaupun Al-Quran ada di atas riba kita, mengapa Tuhan menggunakan perkataan tilka yang memberi makna benda yang jauh? Jawabnya, apabila kita hendak tunjuk kepada barang yang besar, barang terhormat, barang yang agung, barang yang berwibawa, kita guna bahasa seakan-akan benda itu jauh daripada kita. Serupa juga kalau kita duduk dekat dengan orang besar, walaupun tubuh yang besar itu dekat dengan kita, tetapi sewaktu kita hendak tunjuk sesuatu kepada dia, biasanya kita tidak tunjuk dengan jari. Orang Melayu tunjuk dengan ibu jari sebagai penghormatan, sebab jari telunjuk digunakan untuk orang biasa, tetapi ibu jari untuk orang besar. Itu caranya. Ya, cara orang Melayu dengan ibu jari. Ya, bila beradab dengan orang VVIP ataupun orang besar. Begitu jugalah kalau kita bercakap dengan orang besar, seperti raja, kita tidak panggil dia, tetapi kita kata nya. Kita tidak kata raja mari ke rumah saya, tetapi kita kata nya berangkat ke teratak saya. Ini bahasa yang direka khas untuk orang besar, menandakan orang Melayu orang yang berbudi dan berbahasa. Dia cantum, kata Tok Guru, dia reke budi bahasa, dicantumkan budi bahasa kerana budi ialah barang di dalam hati, sementara bahasa lahir daripada mulut. Sebelum mulut mengeluarkan sesuatu perkataan, hati timbang dahulu. Patutkah digunakan perkataan ini untuk orang ini, atau kena cari perkataan lain yang lebih sesuai? Tiap-tiap bahasa di muka dunia ini memang ada seninya, ada peringkat-peringkatnya. Bahasa Arab ada seninya dan boleh jadi orang-orang di dalam hutan, kalau kita belajar bahasa dia pun ada peringkat-peringkat tertentu bahasanya. Sebab itulah, kata Tok Guru, bahasa kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan orang-orang tua mesti ada peringkat-peringkat. Mesti ada peringkat yang menandakan bahawa bahasa yang kita keluarkan daripada lidah keluar daripada hati terlebih dahulu. Sebab tu bila nak bercakap, bila nak bagi statement, orang kata fikir dahulu, jangan terus lafazkan. Pasal apa? Tu kadang-kadang jadi binasa. Terlajak perahu boleh kita undurkan. Terlajak kata, habis. Orang jadi sakit hati, orang tersentuh. Kena pula orang yang tak boleh ditegur ataupun tak boleh tersentuh. Habis. Lalu berkecil hati. Akhirnya putus silaturahim. Tuhan kata ayat tu, ini dia ayat-ayat. Pada zaman orang tua kita, apabila sebut ayat maka maknanya ayat Al-Quran sahaja. Tetapi sekarang ini bahasa Melayu guna perkataan ayat untuk semua jenis tulisan. Sepatutnya kita kena cari perkataan lain supaya perkataan ayat khas digunakan untuk Al-Quran saja. Tetapi dengan sebab orang yang mereka bahasa di Dewan Bahasa berkepala Melayu, tidak berkepala Islam, maka dia gaul semua sekali ikut terlintas di dalam kepala. Benda ini tidak baik kerana menandakan kita miskin dari segi bahasa. Dulu, orang zaman dulu kalau sebut ayat tu fokus terus pada ayat Quran. Dia bukan ayat bahasa Malaysia. Ya, tapi bila pereka bahasa tu guna kepala otak dia sendiri saja, dia ikut orang Melayu punya style,
Dia ikut kepala orang Melayu, kata Tok Guru. Akhirnya perkataan ayat tu jadi ayat bahasa Melayu sekarang. Tu. Mana al-kitabi, tulisan. Tulisan selain daripada nama Alkitab, Al-Quran juga diberi macam-macam nama oleh Allah Ta'ala. Di antaranya Furqan, Nuran dan Hudan. Tu ya. Surah Furqan pun ada, surah Al-Nisa pun ada, surah Al-Baqarah pun ada. Kitab artinya tulisan. Berarti Al-Quran sebuah kitab yang dihafal, juga ditulis. Benda yang bertulis selama-lamanya merupakan benda yang penting. Sebab apa? Kena catat. Sebab tu kena tulis. Kalau kita berhutang dengan orang 50 sen ataupun serial, 50 sen untuk guru kata sama. 50 sen sama. Serial RM1. Biasanya orang tidak tulis walaupun sepatutnya ditulis. Tetapi kalau sudah sampai ke peringkat bertulis, maka artinya sesuatu itu perkara yang penting. Tu. Bila banyak, dia terpaksa tulis. Pasal apa? Banyak yang amat sangat dan penting sangat. Saya beri hutang kepada kamu dan kamu terima duit saya sekian-sekian banyak. Maka ditulis jumlahnya, tarikhnya dan saksinya. Tuhan kata Al-Quran ini perkara bertulis, menandakan bahawa perkara yang turun daripada langit ini bukan main-main. Kamu tidak boleh buat tidak tentu sebab kamu mesti patuh dan kamu mesti hormat. Itu pentingnya, hebatnya Al-Quran. Memang daripada langit, dan bila turun daripada langit, itulah ada yang perkara yang penting yang perlu ditulis ataupun dicatatkan, direkodkan, ditetapkan dalam tulisan yang dinamakan Al-Quran ataupun Al-Kitab, ataupun lebih panggil Al-Furqan, dan macam-macam lagi nama Al-Quran. Dan yang paling penting, tulisan ataupun dalam kitab tersebut penting pasal apa? Tidak boleh buat tentu. Sebab tu tak boleh main-main dengan ayat Al-Quran. Sebab tu kena belajar dengan Al-Quran. Cari jalan untuk belajar Al-Quran. Pasal apa? Tidak boleh buat tentu, kata tu guru. Sebab kamu mesti patuh dan kamu mesti hormat. Kena tunduk, kena ikut, kena hormat ayat-ayat yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hakim, kitab itu bijaksana. Biasanya apabila sebut bijak, kita merujuk kepada orang. Kita tidak kata surat ini bijak. Kita tidak biasa mengatakan rumah ini bijak. Sedangkan Allah menggunakan perkataan kebijaksanaan itu untuk Quran Allah sendiri. Walaupun kamu tidak nampak Al-Quran bernyawa, walaupun kamu tidak nampak Al-Quran ini seperti manusia, tetapi dia mempunyai sifat manusia. Apa dia sifat manusia yang kamu hendaki? Jawabnya bijaksana. Manusia apabila bijak walaupun tidak ada pitih, kata Tok Guru. Pitih apa dia? Duit. Manusia yang bijak tidak sempurna anggota. Tadi manusia bijak walaupun tidak ada duit atau tidak ada pitih, orang akan hormatinya. Pasal apa? Bijak, cerdik. Tidak sempurna anggotanya, cacat, tidak ada pangkat, tetapi bila dia bijak, orang akan hormat. Walaupun dia OKU, tak mampu dia nak berjalan, tapi otak dia bijak, tidak pula ada pangkat betul, tapi orang akan hormat. Allah Ta'ala pilih satu sifat yang sangat-sangat dikhendaki oleh manusia seluruh dunia, iaitu sifat kebijaksanaan.
dan Allah meletakkan sifat itu ke atas Al-Quran. Jadi Al-Quran boleh dianggap bijak, maka yang membuat kitab yang dipanggil Allah Ta'ala itu lebih-lebih lagi bijak. Kalau yang Quran tu pun kita dah cakap bijak, cerdik, yang buat, yang cipta Al-Quran tu lagilah hebat, maha bijak sana. Sudah. Itu cara Allah memaut perhatian manusia supaya kagum dan merasa hairan dengan kebijaksanaan Allah. Dengan cara ini manusia akan menerima Al-Quran dengan sukarela. Apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya menyentuh hati, menyentuh perasaan, kerana kebijaksanaan ini hanya bersifat lahiriah, malah sifat bersifat lebih bersifat dalaman. Kadang-kadang kita lihat seorang itu lekeh sangat pakaian rumah tangganya dan rumah tangganya, tetapi bila dia bercakap, percakapannya itu menyentuh hati, mengaitkan hati, jijok. Orang kata, guru kata jijok, itu terasa sampai ke tulang. Orang macam ini disebut dalam bahasa Arab sebagai hakim, ataupun dikenali sebagai orang bijak. Daripada awal sampai ke akhir tidak ada satu ayat, malah satu perkataan pun di dalam Al-Quran yang tidak menyentuh hati. Kalau tidak tersentuh juga menunjukkan ada benda berlapik di antara Al-Quran dan hati manusia dengan benda yang lain yang dipanggil ghisyawah, maknanya penudung, atau boleh juga dipanggil dosa. Ni. Kalau dibacakan ayat Quran tak tersentuh kita, tak terasa langsung kita ada masalah besar. Walhal dalam bahasa Arab hakim ataupun dikenali sebagai orang bijak tu sepatutnya ada dalam Al-Quran. Kita pun kena ada bab bijak juga. Kalau tidak tersentuh sikit pun, maksudnya antara kita dengan Quran tak tersentuh sikit, ada rancangan My Quran Time tu kita tak terasa apa langsung, maksudnya kita dengan Quran ada satu penutup. Kata Tok Guru, penudung. Tu. Penudung. Tu. Maksud penudung apa? Dosa. Bila kita jauh daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, maksudnya ada satu lapisan yang memblocking kita, blok kita, iaitu dosa, satu dosa yang tak tahu nak kata, sampai dia blok kita, langsung hati kita tak ada terasa dengan Al-Quran. Bayangkan, dari bacakan depan TV 4 jam sehari, kita tak ada langsung nak ambil perhatian ayat-ayat Allah Subhanahu. Maksudnya kita ada satu barrier ataupun satu lapisan yang menutup, yang dipanggil Tok Guru dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat nombor 7. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah mematrikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Allahu Akbar. Itu. Ya, dah dibagikan kitab kebenaran, tapi kita masih lagi ingkar. Ya, Allah dah tunjukkan Quran daripada awal sampai akhir, 114 surah, 6,236 ayat, 30 juzuk. Ya. Satu juzuk 20 muka surat,
satu-satu dibacakan, tapi kita masih lagi ingkar, menyombong kita dengan Quran. Ya, bila sebut dibacakan ayat Quran, tak terasa dalam hati kita. Kita ingkar. Allah patrikan atas hati mereka serta pendengaran dan penglihatan mereka ada penutup. Hati itu jadi keras, hati itu ditutup terus. Allah tutup hati, dah ditutup hati lagi. Patri itu keras, kena welding. Kalau bahasa besi, di welding kan antara besi dengan besi kan dicantumkan, bukan pakai gam, pakai welding, dipatri, guna metal juga. Ni pun sama dengan kita. Allah patri, di welding kita, tutup. Hati pula dipatri, tutup. Kemudian mata pun ditutup. Penglihatan mereka ada penutup. Pendengaran mereka pun ada penutup. Itu yang tak dengar apa pun, tak terasa apa pun. Quran dibaca, Quran ditadabburkan, Quran diterjemahkan, tak terasa apa. Ayat tu nampak, tapi mata macam buta, tertutup terus. Allah tutup. Itu. Ya, pasal apa? Degil, ingkarnya pada Allah Subhanahu. Dan bagi mereka, ingat, bila tertutup hati, tertutup telinga, tertutup pandangan, penglihatan, ingat balasannya Allah sediakan. Allah telah sediakan mereka azab seksa yang amat besar. Allah, tuan-tuan. Sebab tu pagi-pagi tadi kita baca, Allahumma ajirna minan nar. Minta Allah jauhkan kita daripada bukan api, pintu yang menghala kepada tempat api neraka. Dosa berpunca kerana melakukan maksiat, melakukan syirik atau kerana kejahilan, menyebabkan adanya dinding berlapik di antara Al-Quran dengan hati. Oleh sebab benda ini tidak dapat dilihat dengan mata, hanya dapat dilihat dengan hati, maka kita perlu mendampingi orang yang boleh membimbing dalam masalah ini, iaitu alim ulama, orang yang soleh dan para wali. Mereka ini merupakan bomoh-bomoh bagi mengubati pelapik-pelapik yang menghalang Al-Quran sampai ke hati. Tu betul lah kata Tok Guru Datuk Ismail Kamus. Cari jalan, jangan sampai lebih pada 7 hari langsung tak bertemu dengan orang-orang alim, langsung tak berjumpa dengan orang-orang alim. Tak ada Tok Guru, tak ada Tok Guru, tak ada ulama, kita cari Tok Guru. Tak ada Tok Guru, cari orang alim, cari ustaz, cari yang mengajar, cari orang yang tersangkut-sangkut hatinya di dalam masjid ataupun surau. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, semua orang yang tergantung hatinya dalam masjid ataupun surau. Cari, jangan lekang kita tak berjumpa langsung dengan orang-orang tersebut. Kata Tuan Guru, jangan lebih pada 7 hari. Dibimbangi jadi macam tu. Tertutup mata hati, tertutup mata yang fizikal, tertutup telinga, apalagi hati yang sebenarnya. Maksudnya cari jalan. Lepas tu bila jumpa orang soleh, para wali ataupun ahli ulama, mereka inilah bomoh, tukang ubat. Tukang ubat untuk mengubati pelapik-pelapik atau penyakit yang menghalang Al-Quran sampai ke hati. Kalau kita naik setangga lagi, sebagai Muslim kita berkewajipan menjadi pendakwah, sama ada kita sebagai tok guru, ustaz ataupun sebagainya. Bila kita berdakwah, hendaklah perkataan yang didakwahkan itu keluar daripada mulut kita memikat hati. Mad'u, orang yang kita dakwah. Bila bercakap tu biar orang suka, sayangkan apa yang kita cakap. Tu cari jalan untuk pikat orang yang kita
Mad'u iaitu orang yang kita dakwah. Selagi duduk di tangga pertama, kita tidak hakim, tidak bijak. Sedangkan apabila kita menjadi pendakwah, artinya kita mengikuti jejak langkah Al-Quran. Dan di antara jejak langkah yang ditunjukkan Al-Quran ialah sifat hakim, sifat bijaksana. Bijaksana menyebabkan keberkesanan dalam dakwah, menaikkan semangat dan cinta dengan ganjaran syurga, mencetuskan rasa gerun akan balasan neraka, dan mencetuskan rasa khusyuk, rasa sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya, kalau tidak timbul satu perasaan dan kesedaran di dalam hati manusia, maka selama itulah kerja dakwah kita tidak sampai kepada maksudnya. Tu tujuan dakwah, ada targetnya. Jangan langsung tak beri kesan pada bab dakwah kita. Mudah-mudahan bila kita bacakan ayat Quran ni sampai, bukan sampai di mulut saja, sampai telinga saja, sampai dalam hati, menusuk kalbu, kata orang lama, tersentuh, terasa dia, sebab tu kena bagi perkataan-perkataan yang merasakan, bagi terasa sikit. Kata orang tua, bila makan nangka, siapa yang makan nangka, dialah yang kena getah. Siapa yang makan cili, dia terasa pedasnya. Itu contoh. Dalam kitab-kitab tasawuf zaman dahulu, kalau disebut hakim, umumnya digunakan kepada orang-orang falsafah yang membancuh ilmunya dengan ilmu tasawuf seperti Imam Ghazali dan sebagainya. Umumnya perkataan orang-orang tasawuf sangat memberi kesan kepada hati manusia, kerana dia bercakap bukan tentang masalah zahir saja, tetapi menyelam masuk sampai ke tulang hitam, ke dalam hati manusia. Sebab itulah kita mesti balut, mesti campur aduk di dalam antara fiqh dan tasawuf, sebagaimana yang didapati dalam Al-Quran sendiri. Apabila dibuka Al-Quran, kita tidak tahu yang mana ayat fiqh, yang mana ayat tasawuf. Semuanya bercampur baur belaka. Itulah hakikatnya agama. Pengarang kitab tasawuf juga selalu menyebut di antara sifat orang hakim, iaitu yang bijaksana, ialah bila dia bercakap, apabila dia menulis, apabila dia mengikut taraf pemikiran masyarakat, maknanya dia boleh menyelami pemikiran masyarakat. Kalau kepada masyarakat yang terlalu jahil, kemudian kita bercakap seolah-olah orang yang alim sama dengan kita, membawa kertas kerja di universiti menggunakan bahasa-bahasa tinggi, tidak tentu mereka tidak faham. Walaupun kita sebagai pensyarah universiti, tok guru atau maha guru, kalau kita menggunakan bahasa standard pensyarah universiti di dalam bilik-bilik universiti kepada orang kampung, maka dakwah kita tidak akan berkesan. Maksudnya ini, bila kita berdakwah, bila kita nak menyampaikan tu, kena synchronize, kata orang putih. Maksudnya kena harmonikan. Mana orang tua, mana orang kampung, kena ikut level dia. Jangan kita level universiti, kita bercakap dengan orang kampung, guna bahasa level universiti. Peninglah dia, confuse dia. Kena cari jalan sama-sama bagi faham, kata tu. Tu antara ayat pertama yang diterangkan dalam tafsir ayat surah Yunus yang pertama oleh Tuan Guru. InsyaAllah kita berhenti takat tu. Kita akan sambung petang ini tafsir ayat yang kedua, lagi panjang. InsyaAllah jumpa petang ini. Mudah-mudahan pengisian pagi ini kita fahami, kita cari jalan apa yang dikatakan dalam ayat pertama dalam surah Yunus. InsyaAllah kenalkan kitab kepada manusia, hebatnya Al-Quran kepada manusia, hebatnya wahyu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang bijaksana. InsyaAllah yang terbaik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقض حوائجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul wal mu'minin walil mu'minin. Allahumma ghnina bihalalik an haramik wa bifad amman sibak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahil syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an syan, subhanallahil annani mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu khairallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwaillah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna bizil wajjabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahi al-kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marib wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa petang ni untuk surau Al-Hidayah Sungai Tangkas, InsyaAllah di Kajang ataupun Bangi, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.